Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sementara tunggu yang lain-lain masuk tu, kita tengok Farah yang minggu lepas kan, kalau nak tanya tentang trigonometri tu kan. Oh Farah, Ah? bukan tanya yang trigonometri tu kan, yang apa yang Oh. sudut lebih pada bahagian kedua tu kan. Hmm. Okey. Sekarang kita tengok tunjuk tu dulu iaitu di muka surat. Saya cuba tunjuk Minggu lepas kita ada buat graf. Cuba kamu tanya yang ini kan. Okey. Yang ini okey kan? 6.1D ni okey betul? Okey. Sekarang ialah 6.1 ya. Okey. Kita tengok yang ni sekejap Kita tengok contoh. Saya cuba berjelit ni. Ya. Soalan nombor 2. Dia punya soalan di mana? Okey ni. Mana? Contoh. Okey, contoh 7. Okey, contoh 7 Bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen Kita melibatkan ini. Okey. Kamu tengok sini. Sudut Y ini ialah lebih daripada 90 darjah Maksudnya sudut Y itu lebih daripada 90 darjah ialah sukuan yang kedua Sukuan yang kedua. Sudut X ni juga ni lebih daripada 90 darjah lah, tapi kita tahu sudut P ni adalah sudut tirus kurang daripada 90 darjah tu Okey. Jadi kita mari tengok. Soalan tu tanya tangent Y. Jadi kita tahu tangent Y tu akan bernilai negatif lah. Sebab sudutnya lebih daripada 90 darjah. So yang ini selalunya kita melibatkan teorem Pythagoras lah. Penggunaan teorem Pythagoras. Okey, mari kita tengok sini Diberi dalam raja di sebelah QRS ialah garis lurus. Diberi QS 8 QS ni. QS ni 8 ada tanda ni, maka kita tahu 8 bahagi 2 ialah 4 So ini kita tahu QR ni 4 unit, 4 cm. Yang ini adalah 4 cm. Ini 4 cm sebab 8 bahagi 2. So teorem Pythagoras, kalau kamu ada sini 3, ini 4, maka kamu tahu PR tu ialah 5 cm lah. Okey, so kita dah lengkap segitiga ni Okey. So yang ni pun dia tunjuk macam mana nak kira PR lah guna teorem Pythagoras. Sebab itu hypotenuse iaitu 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, punca kuasa 2-nya nilai 5. So kita dah tahu teorem Pythagoras. Okey. Soalan A dia minta cari cos X. Cos X ini adalah sudut yang lebih daripada 90 tu. Itu sekarang kalau kamu tengok saiz sudut pun kamu tahu sudut itu adalah sukuan yang keempat lebih daripada 270. Jadi sukuan yang keempat ini sukuan yang keempat. Ini maksudnya sukuan keempat sampai sinilah 200. Lebih daripada 270 Jadi kita tahu pada sukuan keempat kita tahu STK. Maksudnya kalau soalan tu minta cos, kita tahu sudut ini cosnya nilai positif sebab cos pada sukuan yang keempat, cos ialah positif. Kita dah belajar lepas. Jadi kita tahu letak mata kamu kat sini. Kita cari cos. Cos ialah sebelahan bahagi hypotenuse. Jadi kita dapat sudut ini. Jadi kamu dapat sini cos. Sebelahannya ialah, sebab kita dah tahu nilai cos keempat tadi ialah positif. Sebelahannya ialah 3 dan hypotenuse-nya 5. So kita dapatlah 3/5, positif 3/5 okey. Sebab cikgu tunjuk sukuan ini adalah lebih daripada 270.
Okey, kita lihat soalan B, dia minta tangent Y. Ini Y. Kamu tahu sudut ini, saiz ini lebih daripada 90 dan kurang 180 ialah sukuan yang kedua. So, pada sukuan kedua kita tahu S, S, T, K. Hanya sign yang positif. Jadi kalau soalan tu minta tangent, kita tahu. Jadi tangent Y kamu tu negatif lah. Okey, letak mata di sini. Kamu letak mata di sini, tengok tangent. Tangent kita tahu setentang bahagi sebelahan. So kita dapat 3/4. Ada negatif 3/4. Senang saja. Okey. Kita kenal pasti sukuan. Yang mana pada setiap sukuan tu kita tahu mana satu bernilai positif ataupun negatif. Okey. Faham tu Farah? Yang lain-lain tu faham tak Hanani? Faham aku. Okey, dah faham ingat balik yang sukuan 4 itulah SSTK tu. SS. Okey, apa Hanani? Hanani nak tanya apa? Oh, faham lah maksudnya. Okey. Okey. Tengok contoh 8 cara yang samalah kamu tengok di sini. Okey, kita tengok sekejap contoh 8 Sekumpulan murid, sementara tunggu yang lain-lain tu masuk kita tengok ni sekejap kejap lagi. Yang lain-lain tu mana? Farah, kawan-kawan lain 5 sign mana? Ni ada 5B ke soalan cerita tu? 5C. Tadi siapa ni? Tak ada hilang pula. Tadi dah ada seorang. Siti apa tadi cikgu tengok. Ada 3 aja ni. Mul pun tak ada. Okey, sekumpulan murid menghasilkan sebuah lengan robotik dengan panjang 15 cm. Di sebelah. Dengan panjang 15 cm seperti ditunjukkan dalam raja di sebelah. Lengan robotik itu diprogramkan untuk memindahkan satu objek dari titik P ke titik Q. Maksudnya dari P ni, dia pindah ke Q. Ini. Dari P pindah ke Q. Objek dia. Diberi bahawa cos theta ialah negatif 0.86 dan theta kamu ialah antara 0 dengan 180. Ini sudut theta ni. Okey. Hitung jarak sudut. Hitung sudut theta dan jarak di antara titik P dengan titik Q. So dia kata titik P dengan Q ni dia suruh hitung kamu jarak ni lah. Ni, dia suruh hitung jarak ni. Okey. Sudut kita dah dapat lah tadi. So kamu ada sana 15. Ini pun 15 cm lah. Sebab pusat dia sama. Ini 15. Okey. So ini tinggi ni kita boleh cari sudut. Ada sudut dapat cari tinggi nanti. Ada ini. So kamu dapat cari panjang ni nanti. So boleh guna teorem Pythagoras. Campur semua ni. Kamu boleh campur semua ni. Panjang 15 campur dengan ni. Dengan ini. So kita dapat cari PQ lah. Okey. Kita tengok. Dalam buku ni dia buat penyelesaian macam mana. Okey. Pertama untuk cari sudut alfa tadi kita tahu nilai ini kamu baca kita dah buat pada minggu sebelum ini. Ambilkan nilai positif sudut dapat sudut asas. Kamu akan dapat sudut asas ini 30. Jadi ini 30. Maka yang ini kita dapat 150. Okey. Yang ini cikgu ajar dulu kita cari cos theta ialah ambil yang positif je 0.86. Theta tekan shift cos. So kamu akan dapat sini 30 darjah. Okey. Jadi sudut ini 30 darjah. Jadi yang kamu akan dapat 180 tu 30 dapat 150 Okey.
So nak cari QR. So kita dah tahu sini 15. So kamu guna sudut ini. Sin 30. Sin ialah ni. QR ni bahagikan dengan hypotenuse 15. So kita dapat QR ialah 7.5. So ini dapat 7.5. Okey. So sekarang dia guna ni cari OR. Kamu boleh guna teorem Pythagoras boleh juga. Okey, sebab dah ada sini 15 ada 7.5, so dapat cari OR pun boleh. Kalau nak guna trigonometri ni pun boleh. Ini dia guna trigonometri lah. Okey, kita tahu cos 30. Cos adalah OR bahagi dengan 15. Jadi kamu darab silang dapat OR iaitu 12.99. Atau kalau guna teorem Pythagoras pun dapat sama jugalah. Cikgu tunjukkan teorem Pythagoras. Nak carikan OR. Teorem Pythagoras kita dapat punca 15 kuasa 2. Hypotenuse kuasa 2 tolak dengan 7.5 kuasa 2. Okey, kamu tekan kalkulator. Iaitu dapat sini 15 kuasa 2 tolakkan dengan 7.5 kuasa 2. So kamu dapat punca 16875. So puncanya kita dapat 12.99 sama 12.99. Sama macam ni lah. Okey. So yang QR di bawah ni dalam buku dia gunakan trigonometri. Yang ni guna teorem Pythagoras sama. Okey, bila dah ada ukuran tadi, dah ada sini, ini adalah OR berapa? 12.99. Kamu campurkan dengan 15. Jadi dapat 27.99. Lepas tu kamu guna teorem Pythagoras dapat QP. So dapat QP, kita guna teorem Pythagoras iaitu 7.5 kuasa 2 tambah dengan 27.99 ni. Ini nilai ni ialah ini lah. 27.99 tu ialah 12.99 tadi. Tambahkan 15 OP tu. So dapat 27.99. Pada kuasa 2 lah sebab kita guna teorem Pythagoras. Okey. Okey, selamat mencuba. Latihan 6.1E untuk soalan yang sama lah. Okey. Cikgu rasa kamu dah buat. Okey, kita tunggu yang lain sikit lagi. 10.47 dah sekarang ni. Okey, kita tengok. Raudah mana 5B Raudah? Oh, Raudah. Oh, baru dia left. Cikgu. Mana yang lain? Saya tahu. Ya Allah. Maaf aku 5B cikgu tak teruk ada aja kehadiran. Dia orang kalau subjek lain ada dia tak? BM kah, bahasa Inggeris kah? Jangan juga. Subjek apa dia orang paling ramai online? PK Islam dengan sejarah. Sejarah cikgu siapa aja? Suhati. Berapa orang online kalau kelas buat online tu berapa orang dapat masuk 5B tu? 10 ke bawah. Okey, ini hampir 10 jugalah boleh online maksudnya. Matematik si wajib lah. Si belajar sejarah wajib dia memang belajar bagi lulus. Tapi maksudnya boleh ramai yang boleh online lah. Cikgu tak faham lah. Takut ada yang masalah internet lah apa lah. Tak apa. Nanti cikgu bagi video dia orang boleh tengok lah. Okey, kita sambung lah tengok. Hari ni 5. Apa Rodah? Dapat setidaknya online tapi setidaknya malas. Itu paling masalah lah. Nanti tolong bagi nasihat dekat kawan-kawan grup lagi supaya dia orang dapat online. Sayanglah
Kecuali lah ada masalah online, tak ada duit nak beli internet ke apa ke, okey cikgu faham lah. Tapi kalau malas tu sayang lah. Kalau duduk main kat rumah saja, tak mau nak belajar, rugilah. Hmm? Yang 5 sign ni, mana kita kawan-kawan hero kita ni? Farah, Cikgu. ni tidak lain ni. Cik tahu juga saya. Alisha Yasmin 5B ke 5D ya? 5B. Okey. Dah masuk lah. Okey, kita mula tajuk ni sikit. Tajuk ni bagus lah sebab nak dapat skor markah ni. Okey, jadi patut. Tapi mungkin dengan nanti ada belajar sikit. Tak apa, cikgu ajar sekarang. Okey, mari kita fokus yang ni. Tajuk ini, soalan kertas 2 pun ada. So, kita kena skor lah tajuk ni. Untuk lukis graf, sambungan statistik, dalam bidang statistik kita nak lukis graf. Okey. Mari tengok bab 7. Alisha Hana. Okey. Okey, bab 7, sukatan serakan data terkumpul. Okey. Apakah yang anda akan pelajari? Kita akan belajar 2 perkara kat sini. Satu serakan, satu lagi sukatan serakan. Kita nak sukat tentang serakan tadilah. Okey. Bidang ini kalau kamu tengok masalah berkaitan dengan apa ni COVID sekarang ni. So ini bidang ni lah untuk buat perkiraan-kiraan segala-gala. Nak buat rumusan, nak buat apa ni jangkaan ke depan, andaian semua berdasarkan inilah data-data yang dikumpul dan dibuat. Sebab tu kita boleh jangka. Macam contoh kalau sebelum ni pengarah Kementerian Kesihatan kita kata dijangka 20,000 dalam minggu depan. Tengok betul dalam minggu lepas dah 20,000. Maksudnya dia dah jangka semua tu. Berlakulah dengan apa masalah COVID di negara kita. So dengan data-data yang terkumpul semua ni lah. Hari-hari kalau kamu tengok sekarang hari-hari ada data macam-macam dipersembahkan dalam bentuk jadual, dalam bentuk graf, dalam bentuk pelbagai bentuk buat supaya semua orang boleh faham data yang ditunjukkan berkaitan dengan apa ni kadar pertambahan ke bilangan setiap hari yang kena serangan penyakit COVID ni virus COVID ni. So kamu boleh tengoklah jadual macam-macam. Negeri ni tunjuk macam ni, negeri sana tunjuk macam ini. Lain-lain. Tengoklah yang paling menarik, yang mudah untuk kita faham lah. Rakyat tengok dah faham. So inilah bidang yang kita belajar sekarang ni. Okey, mari kita tengok. So, apa yang kita kena tengok, faham istilah kat sini. Kamu ada data terkumpul. Graf histogram, kita akan buat. Histogram longgokkan. Kekerapan longgokkan. Kuartil, kita akan belajar kuartil, kiraan untuk kuartil. Ogive. Ada penyiasatan statistik. Kita akan belajar perkara itu persentil. Dan satu lagi poligon kekerapan. Okey. Kamu ada histogram, daripada histogram kita boleh buat poligon kekerapan tu. Okey, mari kita tengok satu persatu. So semua istilah ni kita akan kena faham lah apa benda dia. So okey, kita tengok. Ini yang palang-palang ni histogram lah. Kemudian kamu ada graf warna merah tu. Itu ialah garis selanjar bentuk graf tu. Okey. So daripada data-data kamu dapat tu kita boleh buat rumusan dia. Okey. Tengok serakan dulu. Bagaimana membina histogram dan poligon kekerapan. Okey. Apa yang kita nak buat iaitu pertama kita nak buat histogram. Dan yang kedua kita buat poligon kekerapan. Okey. Semasa di tempat, kamu dah belajar cara mentafsir serakan bagi data tak terkumpul menggunakan plot
batang, daun dan daun. Kita dah belajar plot titik. Kamu ada belajar tentang 4 dulu. Kita dah belajar sini. Batang dan daun, plot titik. Okey, kita dah belajar tentang 4 dulu. Bagi satu set data terkumpul, kita boleh lihat serakan dengan membina histogram. Hari ini kita akan buat histogram. Kita akan buat apa? Histogram dan poligon kekerapan. Okey. Sebelum membina histogram dan poligon kekerapan, kita perlu tahu apa perkataan maksud. Maksud sini kita kena tahu ini kamu ada sini iaitu selang kelas. Had bawah senang, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Dan akhir sekali kita ada kekerapan longgokan. 7. So ada kamu kena tahu satu persatu lah. Okey. Kamu ada sekali lagi cikgu. Kamu kena tahu apa tu? Selang kelas, had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas dan kekerapan longgokan. Okey, untuk kita buat graf nanti So fahamkan satu persatu supaya jelas Okey. Selang kelas ialah ukuran julat bagi suatu pembahagian data. Selang kelas ni kamu maksudnya kamu ada julat kelas-kelas. Contoh kamu tahu grade kamu dapat dalam exam tu kan. Kamu ada grade A dapat berapa markah dapat berapa markah. Grade B dari berapa markah hingga berapa markah. C A plus B. Okey. Cuma selang kelas tu ada yang seragam, ada yang tak seragam lah. Tapi dalam bidang kita buat ni selalunya melibatkan yang seragam lah, selang kelas yang seragam untuk kita buat graf histogram. Untuk kita buat kelas histogram, kita akan buat selang kelas yang seragam lah. Okey. So kita mari tengok sekarang. Mengenal pasti had bawah, had atas, sempadan bawah, sempadan atas bagi satu set data. Okey, contoh macam ini Cikgu tunjukkan set data dulu yang ada. Okey, contoh macam ini. Okey, ini kita ada set data. Contoh sini kita ada set data. Nah, ini adalah set data. Okey. Ini asal dari data sini. Asal dari data yang semua ni. Ini set data yang ni asal. Kita kumpulkan dalam bentuk jadual. So, ini namanya kelas. Okey, kita kumpul macam. Kejap kita tengok macam mana kita nak buat benda ni. Okey, dari sini kita tahu kekerapannya berapa. So daripada kelas-kelas ini kita tahu had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas. So yang ini kita akan buat sekarang lah kejap lagi. Jadi kita kena faham semua ni. Okey. So kita kena tahu macam mana daripada data mentah tadi. Daripada sini. Data mentah sini kita nak buat dalam bentuk jadual macam ini. So jadual kamu kita boleh tengok tinggi ini berapa orang, tinggi ini berapa orang. Kita nak buat dia. Okey, mari tengok apa yang kita perlu kuasai. Okey, ini maklumat-maklumat ni kita kena fahamkan. Okey. Dah ready, cikgu mula. Okey, kita tengok sini dulu. Mengenal pasti had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas bagi suatu set data. Okey. Dalam diberi suatu set data bagi wang saku harian dalam ringgit Malaysia yang diterima oleh 20. Kamu ada data ni bilangannya N ni 20. Ini kita ada N berapa? N bilangan sampel kita ada 20. Okey, pertama kita kenal pasti yang terendah dengan yang tertinggi. Terendah di sini, terkecil sini adalah 1. Dan yang terbesar di sini kita tengok nilai yang paling besar sini adalah berapa?
14. 15 ni 15. Paling besar. Okey. Jadi kita dah dapat nilai dia tadi. Kita boleh dapat apa? Kita boleh tahu julat. Julat ialah nilai terbesar tolak nilai terkecil. 15 tolak 1, 14. Itu julat dia. Okey. Kamu dah kenal tadi data terkecil dan data terbesar. Okey. Yang kedua, merujuk kepada data, kumpulkan data kepada 3, 4, 5 atau 6 bahagian mengikut urutan. Contoh satu kumpulan dengan 3 bahagian seragam. Maksudnya pemasuk 1 hingga 5, 6 hingga 10, 11 hingga 15. Okey. Gundalan, pilih dan masukkan data. Okey. Berdasarkan setiap bahagian data, tentukan had bawah, had atas. Kemudian kita dapatkan titik tengah. Nilai pertengahan antara had bawah satu bahagian dengan had atas. Dan nilai pertengahan antara had atas dengan had bawah. So, okey. Ini adalah perbincangan dalam kumpulan lah. Kalau kita dalam apa ni, untuk ramai-ramai kita boleh buat ni. Okey. Sekarang cikgu buat rumusan dia terus. Dia suruh buat 3 kelas lah. Masuk sini. Dia kata sini. Dia kata sini buat 3 kelas. Kelas pertama. Kelas kedua. Kelas ketiga. Bilangan kelas maksudnya kita ada 3 kelas. Maksudnya bilangan kelas kita ada 3 kelas. Untuk contoh ni kita ada 3 kelas lah maksudnya. Okey. So kalau kita buat wang saku ni, kalau kamu sambung ni, okey kita buat. Okey. Cikgu nak ambil kertas keraf sekejap. Kertas kotak. Bergaris. Bukan clear. Okey. Okey. Paper. So, cuba tengok tu salah 198. Oh, dia ada 2 pula. Apa dia copy undo. Copy paste. Semua template. Okey. Cikgu nak ambil data tadi. Okey, data ni. Cuba. Okey. Okey, kita ada selang kelas tadi. Kamu ada sini selang kelas. Selang kelas. Kita tadi suruh buat 3. Kita suruh buat dalam 3 tadi. Ini dia. Iaitu kita ada berapa? 1 hingga 5, 6, 10. 1 hingga 5, 6 hingga 10, 11 hingga 15. Okey, ini selang kelas.
kita buat gundalan. Ingat lagi kita belajar tingkatan 4 dulu. Lepas gundalan ni kita dapat bilangan frekuensi je lah. Okey. Jadi 1 hingga 5 Okey, 1 hingga 5 kita masuk kat sini. So kita ingat lagi tak? Kita masukkan sini. Okey, nombor ni jelas kita di sini Ini 1. Okey. 1 hingga 5. Okey, kita masuk sini 8. 8 kat sini. 10 sini. 4 sini. 7 sini. 1 sini. Okey. 5 sini. 2 sini. 8 sini. 11 situ 4 okey, 4 di sini. Jadi kamu dah tadi dah ada 4 masuk sini jadi 5 lah. Okey, itu buat gundalan dia Okey, masukkan 5 sini. 7 sini. Dah 4 tambah 1 7 15 situ. 3 situ. 4 14 situ. 12 7 11 situ 11 tambah dan 9. Last kali 9 di situ. Jadi kamu ada sini 5 tambah 3 jadi 8 frekuensi sini. Ini 5 tambah 2 7 dan ini kamu ada 5. Jadi frekuensi, jumlah frekuensi sini kita ada sini 20. Maksudnya betul lah. Kamu ada N tadi nilai berapa? 20. Ini cara ni kita nak buat jadual Okey, sekarang kita nak belajar nanti macam mana dia subat 3 selang kelas ni 3, 5 macam tu. Sekarang kita nak buat dia. Okey, dari sini kita akan tengok tadi. Ini namanya had bawah, had atas. Okey, setiap kelas ni. Ini kelas ni namanya had bawah, ini had atas, had bawah, had atas. Okey, sempadan bawah. Nanti kita akan tengok sempadan bawah apa yang masuk dia. Sempadan bawah. Ini setiap ni nama ini kelas pertama, ini kelas yang kedua, ini kelas ketiga. Setiap kelas tu Okey, dalam jadual kamu ni kamu ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima dan seterusnya Okey, jadi setiap kelas kita ada sini. Contoh selang kelas kamu ni 1 hingga 5 tadi. Okey, jadi kita nak dapatkan ini had bawah. Had bawah 1 kita tahu had bawah ni 1. Had bawah 1. Had atas 5. Okey. Sempadan bawah contohnya ni kamu ada 6 hingga 10. Kelas 6 dan 10. Sekarang contoh kita ada had bawah, kita dah tahu. Had bawah 6. Had atas 10. Sempadan bawah sempadan bawah ni lah. Sempadan bawah kita campur ni. Anak-anak kita ambil ni. Sempadan bawah ialah kita ambil ini. Had bawah kelas ini ditambah dengan had atas kelas sebelum. Itu maksudnya Jadi sempadan bawah kita dapat sini 5 tambah 6 bahagi 2. So kamu akan dapat 5.5 ini adalah had bawah 5.5. Okey, manakala had sempadan atas? Sempadan atas untuk kelas yang ni 6 hingga 10 tadi sempadan atas kita ambil sini. Kamu ambil ini. Untuk dapatkan sempadan atas kita ambil ni. Nilai ini kita ambil. Cuba padam dulu Okey. Had atas tambah dengan had bawah kelas berikutnya. Ini namanya kelas berikutnya lah. 11 ini. So kita akan tambahkan berapa? Kita akan tambahkan
10 tambah dengan had bawah kelas berikutnya 11 bahagi 2. So kita dapat 10.5. Itu namanya sempadan atas. So kamu ada had bawah, had atas, sempadan bawah, sempadan atas. Okey, mari kita tengok. So daripada jadual yang dibuat ini kita nak cari nilai-nilai itu. So okey, mari kita tengok penerangan dia. Okey, ini penerangan dia. Saiz selang kelas. Bagaimana kita nak bagi 3 saiz selang kelas? Kita ambil nilai terbesar, tolak nilai terkecil, bahagi bilangan kelas. So kita bahagi 3 lah. Contoh tadi. Okey, saiz selang kelas ni contoh. Kelas yang kamu buat tadi saiznya berapa? Saiz selang kelas ni? Ini. Saiz ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini saiz selang kelas. Cek di sini. Saiz selang kelas. Iaitu sempadan atas tolak sempadan bawah. Sempadan atas tolak sempadan bawah. Sempadan atas, contoh macam ni, kita ada sini 5.5. Ini sempadan atas, ambil yang ni lah. Okey, contoh ni kita ambil 10.5. Tolak sempadan bawah sini 5.5. So kita dapat saiz selang kelas lah 5. Okey. Saiz selang kelas 5. Jadi dalam nota tadi dia kata berapa kita boleh dapat dia tadi? Ni saiz selang kelas ni. Kita buat kiraan tadi. Okey, nilai terbesar tadi. Contoh nilai terbesar. Nilai tadi terbesar berapa tadi dalam jadual kita tadi? Terbesar tadi ialah 15. Ini kita ada sini 15. Tolak terkecil 1 bahagi 3. Jadi kita dapat 14 bahagi 3. So kita dapat berapa sini? 14 bahagi 3 kamu dapat lebih kurang 4.6 lebih. So kita dapat 4.6 lebih. Kita genapkan. Jadi kita ambil sini hampir pada 5. Sebab tu dia ambil saiz kelas tadi 5. Sebab tu dia ambil saiz kelas 5. Sebab apa? Bilangan kelas kita buat ni 3. Kalau bilangan kelas tadi kamu nak buat lain, maka saiz dia akan jadi lain lah. Saiz selang kelas kita ikut apa bilangan kelas kita mau. Biasanya selang kelas kita mau dalam graf kita, dalam jadual kita, paling banyak pun 7, 8 macam itu sajalah. Ikut arahan soalannya. Jadi kita boleh buat saiz selang kelas berdasarkan pada nilai terbesar, tolak nilai terkecil, dibahagikan bilangan kelas. Okey, so dapat saiz selang kelas. Jadi antara data ni, kalau dia bagi saiz selang kelas, kita boleh cari bilangan kelas. Kalau dia bagi bilangan kelas, boleh dapat cari saiz selang kelas. Dengan ambil apa? Nilai data terbesar, tolak nilai terkecil. Bahagi bilangan kelas. Okey, itu nak carikan saiz selang kelas ataupun bilangan kelas. Okey. Cikgu catat sekali lagi. Mana nota cikgu? Okey ni. Ini saiz selang kelas. Ini saiz selang kelas. Kalau contoh kertas 2 yang mudah ditanya. Untuk dapat saiz selang kelas, kita ambil tadi. Nilai terbesar. Tolak nilai terkecil. Iaitu julat lah. Kita kira julat. Nilai terkecil. Bahagi dengan bilangan kelas. Okey. Bilangan kelas naik atas. Saiz turun bawah, kita boleh cari bilangan kelas. Contoh kalau kita nak cari bilangan kelas. Kalau soalan tu kata cari bilangan kelas yang kita boleh buat dalam jadual diberi. So bilangan kelas kita tahu iaitu nilai terbesar. Tolak nilai terkecil. Bahagi berapa? Bahagi saiz selang kelas. Okey. Kamu terbaliklah tukar tempat. Tukar tempat ni. Saiz selang kelas ke bawah. Kita dapat cari bilangan kelas. Okey. Okey.
Faham maksud tu? Boleh ya? Ada tak suara cikgu? Boleh juga. Okey. So sekarang kita tengok yang kedua, sempadan atas, sempadan bawah. Cikgu dah tunjuk tadi, senang saja. Sempadan bawah, had atas kelas sebelum tambah had bawah kelas bahagi 2. Itu sempadan bawah. Sempadan atas kita ambil had atas tambah had kelas bawah sebelum selepasnya bahagi 2. So itu sempadan atas, sempadan bawah, senang. Dan nilai titik tengah. Ini titik tengah Ini titik tengah. Titik tengah. Okey, titik tengah kita tahu had bawah tambah had atas bahagi 2. Senang lagi. So data yang kita ada tadi ni, ini tengok pada jadual yang cikgu bagi ni. Okey, contoh kalau cikgu nak cari titik tengah kelas kedua. Ini kelas kedua kan? Titik tengah dia. So titik tengah. Kalau titik tengah. Kiraan kita ialah inilah. 6 tambah 10 bagi 2. 16 bagi 2, 8. Titik tengah dia. Titik tengah. Itu nombor titik tengah. Setiap kelas kita boleh dapat titik tengah. Kalau kelas pertama, kamu ambil sini lah. 1 tambah 5 bahagi 2. 6 bahagi 2, 3. So titik tengah. Titik tengah sini, tengah-tengah sini lah 3. Tengah-tengah sini 8. Tengah-tengah sini. So kita ada sini 11, 12, 13. Okey, 13. Okey, itu tengah-tengah. Antara kelas tadi kita tahu titik tengah dia. Okey. Ya, itu ambil apa? Had bawah campur had atas bahagi 2. Had atas tambah had bawah bahagi 2. Okey. Jadi kalau soalan so kira-kira semua kita kena pandai kira lah. Okey. Okey, sempadan atas kita dah buat tadi. Sempadan untuk cari apa tadi? Sempadan, contoh cikgu cakap tadi. Kalau nak cari sempadan ni dalam bahasa mudah untuk kelas ini, sempadan atas ini, sempadan atas ini nak dapat dia 10 tambah 11 bahagi 2 dapatlah 10.5. Maksudnya lebih 0.5 je lah. Setiap kelas ni, sebelah sini kita nak sini, kamu tambah dengan 0.5 dapatlah had atas. Kalau untuk sini, had bawah kita tolakkan 0.5. Jadi 1 tolak 0.5, 0.5 lah. 6 tolak 0.5, 5.5. 11 tolak 0.5 dapat 10.5. Dia dapat dari sini lah. Ini 10 tambah 11 bagi 2 dapat bahagi 2 dapat dengan 10.5 kat sini. Ini 6 tambah 5 bahagi 2 dapat 5.5. Ini 1 tambah dengan kosong kat atas bagi 2 0.5. Okey, contoh macam tu. Okey, boleh kuasai? Kalau kuasai kita boleh tengok sekarang. Tengok sini contoh 1. Okey. Kamu fahamkan contoh 1 dulu? Sekejap lagi cikgu terang kat kamu. Okey, macam mana dapat nilai-nilai yang cikgu cakap tadi lah. Sempadan atas, sempadan bawah, had atas, had bawah, titik tengah. Yang cikgu dah cakap. Cuba kamu hitung balik. Cikgu bagi 5 minit lah. Cikgu bagi 5 minit untuk dapatkan data B tu. Okey, cuba buat. Cikgu bagi 5 minit untuk dapatkan jawapan data B tu. Soalan B tu. Okey.
Okey. Okey, kita tengok senang je. Jadi data kamu kena buat dengan kesabaran sedikit lah. Tapi nanti data tu dia bagi lengkap. Kita nak isi sikit je. Taklah semua kita nak buat. Dalam exam nanti dia dah bagi. Kita nak lengkap sikit-sikit lah. Nak cari mana yang tak ada, mana yang kosong. Contoh macam tu. Tapi kalau kita tahu semua, jadi senanglah kita tahu, faham semua sekalinya. Okey, mari kita tengok contoh satu. Set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada sentimeter yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. So kita ada sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 darab 4, 20. Maksudnya bilangan N, kita ada bilangan sampel di sini. Karena selalunya disebutlah. Kalau dia tak sebut, kita kena hitunglah bilangan sampel sini. So kita ada bilangan sampel adalah 20. Okey. Tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Ini dia minta kita ada 6 ni. 6 bilangan kelas. Maksudnya inilah kita ada bilangan kelas ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bilangan kelas mahu 6. Jadi dalam nota tadi kita dah tahu. Iaitu kita kena ambil apa? Nilai paling besar 173. 173. Cikgu tukar color supaya kamu nampak. 173 paling besar, tolakkan paling kecil, 145. Ini atas apa ni, nilai terbesar tolak nilai terkecil bahagi bilangan kelas. Bilangan kelas dia minta tadi berapa? Dia minta tadi menjadi 6. Jadi bahagi 6 kat sini. So kita dapat dia 4.7 iaitu nilai hampir kepada 5. Kita tukar pada integer lah. So selang kelas dia saiz 5. Jadi bermula dari 145 tu. Jadi kita ada 145, 46, 47, 48, 49. Jadi inilah kita buat kelas ni. Jadi kelas ini kita buat 145. Jadi kamu ada sini 145 hingga 149 untuk kelas pertama lah. Kemudian kita sambung dia 150, 154, 155, 155 sampai 159, 60, 64. So kita dapatlah 6 kelas ni. Okey. Kemudian kamu gundalkan, buat gundalan, buat gundalan supaya dapat masuk ke kerapan kat sini. Okey, kalau nak gundal, Basirah bermasuk. Okey. So kalau kita nak gundal, okey, kita nak gundal sini 145, 149. Okey. Cikgu ajar dulu kalau nak gundal, kita gundal semua sekaligus Contoh macam ni. 153 kamu letak kat sini, 153. 168 letak sini, 168. 163 balik sini balik. 157 kat sini, 157 di sini. 158 kita dah buat satu tempat Okey, pastikan kamu dapat buat 161 kat sini. Bila kamu dah lengkap semua, kamu akan dapatlah bilangan kekerapan ni. So cikgu tak habiskan masa kat sini lah. Okey, buat gundalan. So kita dapat. So soalan B. Bina jadual kekerapan berdasarkan maklumat di A. Seterusnya, lengkapkan jadual kekerapan tersebut dengan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. So jadual ni dia suka kamu lengkapkan. Kita lengkapkan kekerapan. Kamu lengkapkan kekerapan. Had bawah. Had bawah ni senanglah kita tengok sini. Tadi kita ada kelas tadi 145. Itu dia had bawah 145. Had atas 149. Titik tengah kamu campurlah 145 tambah 149. Ini nak dapat ini. Kita ambil dia 145 tambah 149 bahagi 2. Dapat 147. Kadang-kadang ada nombor perpuluhan tu. Kamu akan tulislah perpuluhan dia. Nombor perpuluhan. Okey. Sempadan bawah. Cikgu cakap dalam bahasa mudah. Kamu tolak 0.5 sini. Jadi sini 145 tolak 0.5 dapat 144.5.
Untuk sini pula sempadan atas 149.5. Sebenarnya nak kira dia ni, kita dah buat tadi. Nak kira tadi kita guna apa ni? Kita guna ini sempadan atasnya adalah 149 campur 150 bahagi 2. Dapatlah 149.5. Okey, untuk dapat sempadan bawah untuk kelas ini, contoh sempadan bawah kita dah tahu sempadan bawahnya ialah sempadan bawahnya ialah 169.5. Dapat dari mana? 169 tambah 170 bahagi 2 dapat 169.5. Ni sempadan bawah. Kalau sempadan atas senang. Ini 174 campur dengan 175 lah. Bahagi 2 dapat 174.5. So okey. Saya harap kamu semua dapat lengkapkan jadual tu Kita ada sempadan bawah, sempadan atas, had bawah, had atas. Kamu ada titik tengah. Titik tengah tu kita kena pandai sebab nanti nak buat ogive nanti. Okey. So lengkap jadual ni selalunya 4 markah lah. Okey. Bagi satu data terkumpul dalam selang kelas yang seragam, saiz selang kelas boleh dihitung dengan 2 kaedah. Okey. Ini saiz selang kelas tadi cikgu ajar. Saiz ni yang dapat nilai 5 tadi kita ambil tadi. Sempadan atas tolak sempadan bawah bahagi 2. Tolak sempadan atas tolak sempadan bawah. Dapat terus saiz selang kelas. Atau satu lagi dia guna sini. Okey, mari kita tengok. Beza antara had bawah atau had atas bagi 2 kelas yang berturunan. Itu akan memberikan saiz selang kelas. Okey. Dia ambil saiz selang kelas tu beza bagi 2 kelas pertama. Dia ambil tadi had atas kelas bawah dia dengan kelas sikit. Contoh macam ni lah. Ni. Saiz ni. Ambil sini 150 tolak 145. So dapat 5. Ataupun kalau ambil ni pun boleh juga. 154 tolak 149 juga kamu dapat 5. Okey. Jadi dia itu dia ambil nilai ini maksud dia. Saiz selang kelas bagi 2 kelas pertama. Ini dia ambil 2 kelas pertama. Ini namanya 2 kelas pertama. Kelas pertama, kelas kedua. Ini 2 kelas pertama. Ataupun kalau nak ambil dalam sikit kelas. Kalau nak ambil dalam sikit kelas, dia ambil ni. Had ini dengan ini. Tolakkan dapatlah saiz selang kelas. Beza antara sempadan atas dengan sempadan bawah. Bagi satu kelas. Okey, so kita dapat dia 5. So kamu ada 2 pilihan di sana. Jangan salah. Okey. Ini yang salah. Bagi menentukan saiz selang kelas, elak had bawah dengan had atas. Kalau ambil tu jadi salah. Ini. Kamu ambil ini. 149 tolak 145 salah. Itu bukan saiz dia. Saiz dia tadi cikgu cakap ini. Ini dengan ini. Kamu tolakkan dia dapat betul. Ataupun ambil ini tolak ini betul. Ini. Betul. Ambil ini betul. Ataupun ini tolak ini betul. Tapi kalau kamu ambil ini salah. Contoh cikgu bagi ini. Kalau ambil ini tolak ni salah. Ini jadi salah. Tak boleh tolak terus. Okey, faham Okey, kalau faham tak contoh 2. Kita nak buat kekerapan longgokan. Sebelum tu cikgu bagi masa dengan kamu dulu lah. Buat ni dulu sebelum kita buat kekerapan longgokan tu. So kamu buat soalan ni dulu lah. Okey, cikgu bagi 10 minit boleh. Buat ni dulu. Nombor 1 ni. Dalam data di bawah menunjukkan masa 50 orang murid tadi buat guna. Bina satu jadual kekerapan. Dia minta kelas jadi ada 5 kelas. Kamu minta 5 kelas. Kamu mahu 5 kelas. Nyatakan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas. Okey, buat macam soalan tadi. Cikgu bagi 10 minit. Okey, tolong buat. Boleh ke? Boleh cikgu, boleh. Okey, cuba buat 10 minit cikgu bagi.
Okey, 10.40 nanti tersambung. Lepas tu buat yang kekerapan longgokan pula. Dah siap beritahu cikgu? Ambil nilai terbesar, tolak nilai terkecil, bahagikan dengan 5. So, kita dapat jadi selang kelas dia. Okey. Sini dek. Ya. Saya dah cikgu, saya salah. Okey. Okey, cuba buat 10 minit cikgu bagi ya.
Okey. Okey, sambil-sambil buat tu sambil cikgu bincang sikit-sikit dengan kamu Okey, senang saja Cuma perlu cikgu ingatkan dia memang ambil masa lah tapi ini latihan ni dia suruh buat semua. Nanti kalau dalam exam kita dah ada semua, kita nak lengkap sikit-sikit saja Okey, tapi kemahiran ni secara asas kamu kena cuba dulu. Kalau tak nanti kamu tak tahu data ni datang dari mana. Contoh macam ni. Macam semua yang ada-ada ni kalau tak nanti kamu tak tahu macam mana datang. Akhir sekali dapat graf ni semua. Jadi kita kena tahulah. Hayati dulu satu persatu. Lepas tu baru kita faham semua-semua yang ada dalam soalan ni. Okey, mari kita balik kepada apa yang kita nak buat seterusnya. Kita tengok contoh 2. Bina jadual kekerapan longgokan. Sekarang kita nak tengok apa maksud kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Kita nak longgokkan dia. Daripada jadual kekerapan di bawah. So kamu nak longgok senang saja kamu longgok. Dari atas kamu longgok semua. Okey. Jadi ini. Kita ada kelas pertama. Ini kelas pertama. Ini kelas pertama. Kemudian kita ada kelas yang kedua. Kita ada kelas yang ketiga. Kamu ada kelas yang keempat. Dan akhir sekali kita ada kelas yang kelima. Contoh 5 kita ambil mana. Okey. Kelas yang kelima. Okey, kamu masuk kelas tu kamu masukkan dia. Okey, kemudian kita nak longgok ini saja. Kamu ambil longgokan ini Iaitu kita ada kekerapan sini 4 tambah dengan 5. So 4 tambah dengan 5 dapat sini 9. Kemudian 9 ini tambahkan dengan berikutnya 8. So tadi kita dah dapat ini, kamu campur sini dapat yang ketiga sini 17. Okey, dah dapat 17. Campur dengan 7 ni dapat 24. 24 ni campur dengan 3 dapat 27. Maksudnya kamu campurkan semua ni, kamu akan dapat 27. Okey. Itu cara nak longgok dia, kita pakai ni Okey. Mula kamu ada sini kekerapan pertama 4, campurkan dengan 5, kita dapat 9. Dah dapat 9 ini, tambahkan 8, dapat 17. 17 ni tambah dengan 7, dapat 24. 24 ni tambah dengan 3, kita dapat 27. Jadi kamu longgokkan lah. So itu namanya kekerapan longgokkan. Okey. Ada soalan untuk kekerapan longgokkan? Ini namanya kekerapan. Apa cikgu? Kekerapan longgokkan. Oh, okey. Kamu longgokkan dia dari kelas pertama dengan kelas kedua tu kamu longgokkan. Untuk dapat kelas ketiga, kita ambil kelas pertama campur kelas kedua campur dengan kelas ketiga. Dapat longgokkan kat kelas ketiga. Contoh ini kelas ketiga. Kelas ketiga ni nilai 17. Iaitu datang dari mana? Dari 4 tambah 5 tambah 8 ni. Kamu tambahkan semua tu dapat 17. Sebab kita dapat tadi. Ini ada 4 campur 5 dapat 9. 9 tambah 8 dapat 17. Untuk dapat yang ni, kita campurkan semua ni. Ini campurkan 4-4 ni, dapat 24 ni. Untuk dapat yang ini, kamu campur semua ni. Dapat kelas ni. Longgokkan kelas dia. So, kita pakai anak panah zigzag macam ni lah. Ini dapat ni, tambah ini, dapat sini. Dan dapat sini, tambah dapat ini. Ini pula tambah sini, dapat sini. Ini pula tambah, dapat sini. Kamu pakai cara anak panah tu. Ikut anak panah dia. Okey, itu namanya kekerapan longgokkan. Okey. Bila ada kekerapan longgokkan, nanti baru kita boleh buat ogive. Okey. Sekarang kita tengok apa maksud histogram pula. Histogram ialah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Tinggi palang dalam histogram mewakili kekerapan satu kelas. Okey, ini cara nak buat histogram. Histogram benda yang palang ni. Tadi dari mula-mula kamu nampak graf yang coronavirus tadi tu. Ini histogram lah. Tapi ini palang, dia tak bercantum ni, nampak ni. Ada ruang kat sini. So ini palang sajalah. Okey. Untuk tunjuk bilangan. Tapi histogram dia rapat, melekat. Okey, mari kita buat sekarang.
Okey. Cari sempadan bawah dan sempadan atas setiap kelang kelas. Ini pertama. Pilih skala yang sesuai pada paksi. Selalunya pada paksi kita ni, skala kita buatnya size skirt 5 dengan 10 lah selalunya dalamnya. Kita biasa buat 5 dengan 10. Tapi boleh nilai-nilai lain. Tapi kita fokus pada 5 dengan 10 lah selalunya. Kalau data tu tak besar sangat, 5. Tapi kalau data tu besar, nilainya besar, dia ambil 10 lah. Okey. Pilih skala yang sesuai pada paksi mencancang, wakilkan kekerapan pada paksi mencancang dan sempadan kelas pada paksi mengufuk. Okey. Lukis palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya sama. Ni yang cikgu cakap tadi. Lebarnya sama dengan saiz selang kelas. Dan tingginya berkedaran dengan kekerapan. So ini maksudnya bila kamu nak buat ni. Okey, palang yang kita buat ni. Okey, ini adalah kekerapan. Kekerapan. Paksi ini, yang ni, iaitu saiz selang kelas tadi lah. Ni, kita ada saiz selang kelas ni. Okey, mari kita tengok. Kita buat ni dulu, histogram. Lepas tu baru kita buat poligon kekerapan. Okey, ini histogram. Ini histogram. Okey, mari kita tengok dia. Contoh 3. Buat histogram dulu. Kamu ada kelas tadi 70 hingga 79, 80 hingga 89, 90, 99, 100, 109. Ini adalah selang kelas. Kemudian kita ada kekerapan kat sini. Kamu ada titik tengah, kita dah belajar tadi, titik tengah campur lah ini. 70 tambah 79 bahagi 2 ni, okey, ini titik tengah. Sempadan bawah cikgu dah cakap tadi, ini 69.5 dan ini sempadan atas 79.5. Okey, jadi bila kamu ada sempadan atas dengan sempadan bawah, kita boleh buat histogram kat sini. Histogram kamu bermula dengan sini lah. Ini sempadan bawah ni. 69.5. Lepas tu kita buat sini 79.5, 89. Dan akhir sekali sampai sempadan atas ini. Nampak? Sempadan atas ni adalah 129. Dah ada semua. Lepas tu kita buat palang dia lah. Okey, ini dia kata bilangan kereta ni. 2 cm mewakili 10. Jadi kamu tengoklah sini lah. Ini untuk kelas ini 70 hingga 79 ni maksudnya sempadannya adalah 69.5 hingga 79.5 ni. Saiz dia berapa? 5. So kamu suka 5. Yang ni ada 10, ini ada 20, ini ada 30, ini 25 dan ini ada 10. Bila palang ni dah ada, kita buat ini. Kamu dah ada nilai tadi, kamu sambungkan dia. Bila kamu sambung ni, kamu dapatlah histogram. Inilah histogram dia. Ini adalah apa? Histogram. Histogram kamu tengok. Kita ada ini sempadan tadi. Saiznya 5 lah. Okey. Okey. Itu maksudnya buat histogram. Yang kedua sekarang kita ada poligon kekerapan. Poligon kekerapan ni kita tandakan titik tengah pada palang atas. Setiap kelas ini tadi kita palangkan ni. Palang kat sini, tanda tengah-tengah dia. Lepas tu kamu sambungkan. Sini pun kena tanda kat sini. Mula dengan sini, tengah-tengah kat sini. Bila dah ada ni kamu sambungkan dia. Kamu sambung ni. Bila sambung ni kamu akan dapat sini lah. Itu namanya poligon kekerapan. Yang warna pink ni, ini poligon kekerapan. Tapi syarat dia kita mesti sini mula. Sini akhir mesti tandakan juga. Kalau tak betul. Okey. Ini syarat dia kata. Tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir. Ini. Tandakan pertama dengan terakhir ni tanda supaya ni. Kemudian kita ada lagi apa dia kata. Lukis garis lurus yang menyambung titik-titik tengah yang bersebelahan. Ini yang cikgu buat tadi. Okey. So, jadi kita ada 2 lah sekarang. Kamu belajar buat satu histogram.
Satu lagi kita buat poligon kekerapan. Okey, ada soalan untuk cikgu? Saya dah cikgu, saya dah. Okey, Mulyadi baru datang. Sini hilang lama. Ini dah ada ni. Mulyadi. Saya ni masuk akhir sikit juga tu. Kau boleh tak? Pa. Oh ya, Pa. Hah? Masang sini. 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 Okey. Kita coba. Okey, kita sambung. Iaitu kita tengok sekarang contoh 4. Contoh 4 ni dia tak buat histogram. Dia terus bagi kat kamu suruh buat apa? Buat poligon kegerapan. Kita dah ada tadi. Kamu masukkan, dah hitung kalian dia, buat kiraan dia. So, dia dah bagi tiap tengah. Kamu plot-plot saja. So, terus dapat histogram. Poligon kegerapan. Okay. Tapi kalau tak cekap tu, kamu buat dulu lah. Buat histogram, kemudian baru buat. Nurul Azan, lupa nak off tu. Nurul Azan. Apa cikgu? Okey. Ada soalan nak tanya cikgu? Cik dah. Okey. Nanti hati-hati buat graf ni. Sabar-sabar sikit buat. Okey. Okey. Pastikan dapat buat dengan baik supaya dapat hitung semua. Dapat markah. Okey. Tengok contoh 4. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan masa dalam saat yang dicatatkan oleh 20 orang peserta. Kita ada bilangan dia 20 Okey, wakilkan data tersebut dengan poligon kekerapan. Dia suruh kamu buat poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 5 saat pada paksi mengufuk. Ini, paksi mengufuk ni itu kita nak buat apa dia punya selang kelas tadilah dan 2 cm pada paksi mencancang untuk frekuensi dia. Ini 2 cm kepada 2 peserta. Ini paksi mencancang dia. Ini adalah kekerapan. Yang ini kita buat dia yang sempadan tadi Okey. So, cikgu rasa kamu boleh buatlah latihan kenduri 7 poin ini. Jawabkan semua dengan baik. Minggu depan kita boleh off jap. Macam mana? Nurul Azan, off dulu kamu punya speaker tu. Ya kah? Oh. Okey, kawan kamu bising pula Okey. So cikgu minta maaf cikgu si Wasan. Okey. Okey anak-anak, nanti kamu cuba buat latihan ni. Minggu depan kita tengok bincang kalau ada masalah. Kamu buatkan 7.1A. Cuba buat dengan baik. InsyaAllah. Ambillah masa sikit tak apa. Bila dah cekap nanti tak ada masalah. Okey, minggu depan kita nak tafsir dia. Kita nak tafsir ni. Kita buat sedikit kiraan dia. Okey. So, tajuk ni semua orang mesti dapat markah baik. Markah maksimum lah. Full mark selalunya. So, okey. Ada apa-apa soalan untuk cikgu? Jadi kalau kita dah habis awal, nanti kita boleh ulang kaji awal. Kalau dah ada apa-apa soalan? Dah? Cik dah. Okey. So nanti ulang balik tingkatan 4 punya juga. Hari Jumaat ni nanti kita buat kelas tambahan.
Bagi tahu Cikgu. kawan-kawan yang lain supaya ramai boleh masuk. Farah ada soalan? Ada. Saya asyik pandai kira yang sempadan bawah ya. Sempadan bawah. Okey, ini Sempadan atas dapat. sempadan bawah ini dia. Contohnya. Okey. Contoh macam ini ya. Okey, tengok nombor 2 ni. Okey, kalau soalan nombor 2 ni, kamu ada di sini, kelas kamu ni 2.0. Jangan cikgu. Kamu ada ni 2.0 hingga 2.4. Kemudian kita ada 2.5 hingga 2.9. Kamu ada sini 3.0 hingga 3.4. 3.5 hingga 3.9. Okey. Jadi kalau untuk kamu nak buat sempadan bawah ni, sempadan bawah sini, sempadan bawah ni, kita tengok sini. Contoh sini, kamu ada sini. 2.5. Oh sorry, kita salah. Okey. Ini kamu ada sini. 2.5 dengan 2.4 ni. Kamu campur lah. Jadi kamu ada sini kiraan dia. 2.4 tambah 2.5 ni bahagi 2. Jadi kamu akan dapat sini 2.45. 2.45 kat sini lah. Sempadan bawah dia. Jadi sempadan bawah sini 1.95. Kamu ambil 2.0 tambah dengan sebelumnya ialah 1.9 bahagi 2. So kita dapat 1.95. Yang ini untuk sini kita dapat 1.95. Yang ini pula kita akan dapat 2.95. Iaitu kita dapat berapa tu? Oh, dia kecil sini. Okey. Okey, Farah. Sempadan bawah tu. Mana Farah? Farah? Okey, jadi sempadan bawah ni cikgu cakap tadi tolakkan 0.5. Kalau yang tadi, kalau ini yang perpuluhan ni kamu tolaklah 0.05 lagi. Jadi sempadan bawah sini, kalau rujuk sini, sempadan bawah sini kita letak sini 1.95. Ini 2.45 sempadan bawah dia. Ini 2.95. Boleh sempadan bawah dia? Boleh. Okey, kalau sempadan atas, cuba tukar color. Sempadan atas, ini, sempadan atas kelas ini, sempadan atasnya tulis 2.45 sebab ini sempadan atas ni. Okey, sempadan bawah dengan sempadan atas benda yang sama, kalau cuma kamu nak tengok kelas mana aja. Okey, mari cikgu ulang balik. Okey. Contoh ini. Lupa cikgu nak cakap. Dia benda nilai sama untuk dua, tapi satu tu atas, satu tu bawah lah. Okey, mari cikgu tunjuk. Okey, ni. Sempadan bawah ini, okey, kamu tengok pada yang cikgu tunjuk sekarang. Okey, cikgu padam dulu. Okey. Okey, sempadan bawah ini 1.4 144.5. Ini sempadan bawah sini. Sempadan bawahnya adalah 1.44.5. Sempadan atas ini kita tahu 149.5. Sempadan atas ni sama dengan sempadan bawah kelas ni. Ini kelas ini sempadan bawahnya ialah 149. Dia sama, nilai ini sama. Di sini namanya sempadan atas kelas pertama. Ini. Di sini sempadan atas kelas pertama 1.49.5. Ini 149.5 ni adalah sempadan atas kelas pertama. Samalah dengan nilai sempadan bawah kelas kedua. Okey. Farah? Ini sempadan bawah kelas kedua. Ini sempadan atas kelas pertama. Boleh? Boleh. Okey. Lagi kita sambung lagi. Sikit lagi. Semua boleh ikut lagi? Atau kamu nak terus buat latihan saja? Boleh cikgu. Okay. Senang. Tajuknya senang. Cuba kita nak buat tu je lah. Ambil masa bila kamu nak lukis graf tu. Tak apalah. Buat slow-slow. Okey.
So sekarang latihan cikgu bagi 7.1A tu kamu buatlah 7.1A. Ada soalan lain lagi tak sebelum cikgu bagi kat kamu untuk buat latihan? Ini kita nak buat apa? Poligon kekerapan Nah, poligon kekerapan ingat kamu mesti ada yang ini sebelum dengan selepas. Kemudian kamu sambungkan titik tengah. Ini titik tengah ni kita sambungkan dia. Okey, itu namanya poligon kekerapan. Okey, ini dia kata tambahkan selang kelas kelas sebelum dengan kelas terakhir. Ini kelas sebelum, kelas terakhir ni mesti tambah ni. Kalau tak ada kita mesti tambahkan ni. Nah, kamu mesti tambah supaya jadi kita nak letakkan titik tengah sini mesti ada supaya graf kamu tak salah. Kalau tak buat ini salah jadinya. Jadi kalau jadual tu dia tak bagi, kita kena tambahlah kekerapannya kosong. Kalau dia bagi, contoh macam sini dia tak bagi. Jadi kita yang tambah sebelum dengan selepas. Jadi selepas sini ialah 75 hingga 79. Kalau sebelum sini kita tambah sana 45 hingga 49 dia punya kelas dia. Di mana kekerapannya ialah kosong. Supaya kita dapat titik tengah sini 47, titik tengah ini 77. Baru kita sambungkan dia dapat poligon tu betul. Okey, ada soalan untuk cikgu? Tak ada, Go. Tak ada. Okay. Okey, boleh buat latihan 7.1A. Mulai di. Cikgu. Kita kampung apa? Tawak Tengah. PKPD lah kita orang. Oh. Semua orang ada di rumah lah. Oh. Kita orang kalau nak barang-barang makanan macam mana beli tu orang? Orang hantar ke macam mana? Orang hantar. Kita orang langsung set boleh keluar. Mak bapak semua tak boleh keluar. Mun nak beli barang pun nyuruh JKK ya. Oh, dia orang beli. Itu kali pertama ke kali kedua kita orang PKPD tu? Kampung Bintawar. Kali kedua. Oh. Ramai kan budak Demak kena nak? Sure lah cikgu. Saya tu bukannya balik gila sebab saya jarang keluar rumah juga. Baguslah. Habis 5 sains bagi yang kena PKPD. Ramai budak 5 sains ramai kena ke? Yang Biam Bintawak, Azira, Fazila, Syahrul. Okey. Saya. Siapa je lagi orang? Okey. Mostly yang Biam Bintawak lah. Ni 5B pun ramai. 5B, 5D ramai dia Bintawak tu. Jadi kita orang pun boleh keluar mana-mana lah kena tu nak. Dulu boleh keluar pun ramai. Kayu-kayu juga budak asalnya nak. Entahlah. Saya waktu PKPD pun saya dalam rumah je. Okey lah. PKPD pun saya dalam rumah je. Okey lah. Baguslah. Okey. So, okey. Ada apa lagi nak tanya cikgu? Kalau tak ada, cikgu suruh kamu buat latihan. Lepas tu baru kita sambung minggu depan, kita sambung nak buat tafsir graf lah. Okey, kita nak tafsir. So, hari ni kamu tolong buat 4 soalan ni dulu. Latihan kendiri 7.1A ni. Okey, baca dengan baik-baik, fahamkan sempadan atas cerita lain, had atas cerita lain. Jangan sama. Had bawah, had atas. Sempadan atas, sempadan bawah. Dengan satu lagi ialah titik tengah kelas. Titik tengah tu kamu ambil had atas tambah had bawah bahagi 2. Itu titik tengah. Bila nak buat ini pakai titik tengah. Poligon kegerapan pakai titik tengah. Okey. Okey, lukis histogram dengan betul. Buat elok-elok histogram. Pastikan sempadan kamu tulis elok-elok. Okey, cikgu rasa tak ada soalan lagi kot. Boleh buat dengan elok? Semua boleh buat InsyaAllah Boleh cikgu, insyaAllah. Okey, kalau boleh. Okey, kita surai sampai hari sekarang ni
Iaitu kamu habiskan masa kamu dengan buat latihan 7.1A tu 7.1A nombor 1 buatlah sampai habis tu sampai nombor 4 tu Okey, kalau ada soalan lain tu nanti kita akan bincang kemudian dalam latihan lah. Okey. Buat dengan penuh ketelitian lah. Lepas tu kamu semak jawapan kat belakang tu ada. Pastikan buat dulu, jangan baru semak, jangan semak dulu berbuat, nanti kamu dah terpengaruh dengan jawapan. Buat dulu sendiri, lepas tu baru semak. Dah siap baru semak. Jangan sambil buat semak, nanti kamu terpengaruh dengan jawapan dia. Okey, takut kamu tak ingat. So, okey. Setakat ni dululah dengan cikgu. Jumpa lagi minggu depan kita buat tafsiran graf. So, masa yang ada baki ni kamu siapkan latihan Go. Okey, cikgu. Okey. Okey, boleh quit. Nanti kita jumpa minggu depan. Sementara masa ada baki ni buat latihan lah, sambung. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Cikgu. Ya, baik. Terima kasih.